Yang saya muliakan, sahabat saya, teman saya, guru saya, Pak Mukhtar ini, Pak Mukhtar Tahar, perlu saya kenalkan kepada mahasiswa semua. Ini adalah dosen dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Teman saya dulu sudah lama ya, dan ini baru jumpa lagi. Nah, ini saya kenalkan kepada mahasiswa semua. Kita perlu belajar dari negeri tetangga untuk masalah-masalah yang menyangkut manajemen pendidikan, sehingga nanti harapannya kita mendapatkan keilmuan-keilmuan yang memiliki perspektif internasional, setidaknya dari negara jiran. Nah, nanti bisa mahasiswa semua mengajukan pertanyaan, dan ini memang saya sesuaikan dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, sehingga nanti mudah bisa ditangkap oleh saudara-saudara mahasiswa semua untuk perkuliahan ini. Nah, ini direncanakan insya Allah itu 2 kali pertemuan, hari ini dan Selasa besok. Tetapi Selasa besok insya Allah nanti kita sesuaikan waktunya dengan waktu Malaysia. Ini memang kesalahan teknis. Saya ada anggapan itu lebih lambat, tapi ternyata lebih cepat kan gitu. Oke. Jadi topik hari ini kita akan membahas mengenai manajemen penyelenggaraan untuk sekolah inklusi ya. Jadi di dalam kebijakan di Indonesia itu akan diselenggarakan model sekolah inklusi, sekolah yang merupakan gabungan dari berbagai macam siswa, student kan gitu. Nah, itu nanti bagaimana penyelenggaraannya kalau itu di Malaysia yang memiliki pengalaman, memiliki experience yang lebih matang, lebih lama kan. Nah, sekarang saya persilahkan ke Pak Mukhtar Tahar untuk menyampaikan. Ini sudah jadi co-host belum ini ya? Bagaimana? Sudah co-host ya, jadi dijadikan co-host sehingga bisa langsung. Ya. Sudah ya? Bisa. Bisa, oke. Saya persilahkan nanti sampai sekitar 50 menit. Ya. Kemudian Insya Allah mahasiswa semua bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil kenalan. Bisa jadi nanti bisa kuliah di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, silahkan bisa berhubungan dengan dosen kita ini. Saya persilahkan, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam siang kepada semua mahasiswa-mahasiswa dari UNS. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan saya, sahabat saya, guru saya, ya, Prof. Dr. Eko Suprianto, dan juga terima kasih kepada pihak pengurusan, ya, Arif Setiawan, Koprodi untuk PTI UNS yang sudi menjemput saya untuk, saya rasa sebagai satu perkongsian lah, ya, satu perkongsian maklumat untuk diketahui oleh semua mahasiswa-mahasiswa UMS bagaimana program ataupun manajemen pendidikan inklusif di Malaysia dan bagaimana PLB itu juga berlaku di Malaysia. Okey, ini perlu dilihat supaya kita ada studi banding dan mengetahui apa yang berlaku di negara sebelah. Okey, dan saya sendiri pun sentiasa belajar juga apa yang berlaku di Indonesia, dan
Semua metode yang terbaik dari Indonesia juga dipraktikkan di Malaysia. Begitu juga saya selalu berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan saya dari Solo, dari Yogyakarta, dari Banjarmasin. Ya, sentiasa bertukar-tukar. Sebab sebagai pencari ilmu, kita sentiasa mencari dan melihat apakah amalan-amalan terbaik. Oh, Azhar ya. Kita beri sebentar. 2 minit. Kita bagi laluan pada Azhar sebentar. Okey, sambung semula ya. Baik, saya Dr. Muhammad Mokhtar Taha dari Ketua Program Prasiswaza Pendidikan Khas ataupun Kajur PLB di UKAM ya. Yes, macam Prof. Eko Suprianto memberitahu, welcome to Malaysia, boleh magang di sini, boleh berada di Malaysia ya untuk melaksanakan beberapa aktiviti dan dijemput untuk melihat apa yang berlaku di Malaysia. Ya, sekarang ni kita tidak berhenti-henti menerima tetamu dari Indonesia, dari Brunei, dari China, dari serata dunia ya, join, ada yang datang untuk lawatan biasa, ada yang magang dalam 29 hari supaya tak perlu ambil visa, ada yang ambil 1 semester di UKM. Okey. Di fakulti kami, cuma ada 3 kursus sarjana muda saja dalam bidang pendidikan. Kita telah mengecilkan bidang sarjana sarjana muda ataupun first degree, dikecilkan S1, dibesarkan S2 dan S3. S1 kami setiap pengambilan 1 tahun 1 kali diambil dalam sekitar 210 pelajar saja untuk 1 semester. Ya, tetapi untuk sarjana dan PhD setiap semester kita ambil dalam 450. Tapi setahun 2 kali. Maksudnya kemasukan ke Fakulti Pendidikan pelajar sarjana dan PhD S2 dan S3 lebih banyak daripada S1. Sebab kita universiti penyelidikan. Jadi penumpuannya ke arah penyelidikan. Okey, untuk tajuk hari ini, Pak Dr. Eko ya Suprianto memohon saya membahaskan manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berlaku ya di Malaysia, di sekitar dunia lain dan juga di Indonesia. Okey, saya dipahamkan anda semua bukanlah bidang PLB tetapi bidang teknologi. Betul ya Pak Eko ya? So, walau bagaimanapun pengetahuan bidang ini perlu ada supaya dalam bidang teknologi juga bila berhadapan dengan pelajar-pelajar PLB yang tunanetra, tunagrahita, tunanetra, anda tahu bagaimana pendekatan ataupun simulasi-simulasi yang akan dilakukan oleh anda terhadap kanak-kanak tersebut dan bagaimana untuk memberi bantuan yang bersesuaian dengan kanak-kanak itu. Okey, baik. Kalau saya bercakap terlalu cepat ataupun terlalu lambat, tolong maklumkan. Ya, supaya saya boleh sesuaikan dengan keadaan mungkin laras bahasa laju, ah, pantas bercakap, saya akan perlahankan sedikit. Kalau awak kata okey, saya akan cepatkan sikit. Okey, saya lebih suka kita melihat perkongsian bersamalah ya, perkongsian bersama antara Malaysia, Indonesia dan berlaku di luar negara. Okey, sebelum itu saya buka secara global ya. Okey, sistem PLB di Indonesia berbeza dengan sistem PLB di Malaysia. Dia berbeza, sangat berbeza pelaksanaannya. Okey, di Indonesia semua kanak-kanak PLB terus masuk ke sekolah tanpa uh, di, di, diberi bantuan khusus untuk berada dalam kelas biasa. Maksudnya pelajar PLB itu 10 tahun terus masuk SD 3 katakan. Okay? Masuk di kelas biasa. Itu yang berlaku di Indonesia.
Tetapi di Malaysia kita ada program, okey. Di Indonesia dia ada dua program, satu sekolah SLB, satu sekolah inklusif. Dia berlaku berdua. Satu yang SLB tu sekolah pendidikan khusus. Yang khusus, kalau tunanetra, netra semua. Kalau grahita, grahita semua. Tunanetra, netra semua. Khusus. Dan di Indonesia juga, satu metod yang dilaksanakan lagi adalah pendidikan inklusif, di mana semua pelajar yang berjauhan dengan SLB, pelajar itu akan belajar di sekolah biasa, terus masuk. Dia tak ada sekatan. Okey? Tetapi di Malaysia, dia ada tiga cara pendekatannya. Ya, satu, sekolah pendidikan khas, iaitu sekolah PLB, SLB, ya, sekolah khusus. Satu. Keduanya, program integrasi. Bermaksud, dalam satu sekolah, ada satu ruangan khusus untuk pelajar-pelajar PLB belajar di sekolah itu. Mengguna sama padang, guna sama kantin, guna sama semua kemudahan di sekolah. Library, guna sama apa sahaja kemudahan di sekolah itu bersama. Tetapi kelasnya terasing. Okay? Aliran perdana, walaupun satu blok, mungkin 2 atau 3 kelas untuk kelas PLB, tetapi yang lain itu semua aliran perdana. Mereka guna sama kemudahan-kemudahan awam. Okay. Kemudian itu dia ada pendidikan inklusif, di mana pelajar yang diintegrasikan dalam program PPKI, program pendidikan integrasi, pelajar yang bersesuaian saja dimasukkan sebagai pelajar inklusif. Dia pull out, letak dalam kelas biasa berdasarkan kemampuannya. Okey. Itu teknik yang berlaku di Malaysia. Dan teknik berlaku di Indonesia lain. Maksudnya di Indonesia boleh tak boleh dia terus letak dalam pendidikan inklusif. Tapi di Malaysia dia ada program integrasi yang jadi sandaran sementara sebelum pelajar itu menyesuaikan diri dengan keadaan dengan sekolah, barulah diinkluskan. Maksudnya dia ada satu step kelas yang khusus untuk mereka. Okey. Di Jepun pun begitu, ya. Di Jepun, di Korea, dia sama dengan Indonesia. Dia ada sekolah SLB yang khusus, lepas tu yang terus masuk ke aliran perdana. Yang terus. Okey. Di UK pun begitu. Di UK dia ada beberapa pelaksanaan. Okey. Dia ada yang integrasi, dia ada sekolah SLB dan dia juga ada inklusif. Dia macam Malaysia sikit. UK dengan Malaysia dia hampir sama. Ya. Di Amerika pun begitu. Maksudnya cara menginklusifkan dia bergantung kepada kebijakan keperluan pemerintah. Okey, decide telah dibuat, keputusan telah dibuat dan bagaimana nak dilaksanakan. Okey, tapi kalau kita lihat UNICEF semua dia lebih suka cara yang Indonesia laksanakan. Maksudnya boleh tak boleh terus masuk. Tak perlu ada sekolah tapisan ataupun yang menjaga pelajar itu peringkat awal. Sebab dia nak progres inklusif itu berlaku dengan cepat. Itu yang di Indonesia lakukan. Tapi di Malaysia dia masih percaya program itu pelajar itu perlu disediakan, sudah mantap, sudah ada keupayaan, sudah ada kebolehan, baru dilepaskan ke inklusif. Jadi supaya guru-gurunya tidak terbeban. Okey, baik, kita fokuskan balik kepada tajuk kita, bagaimana manajemen ataupun bagaimana pengurusan, ya, proses untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Sebelum itu kita terus kepada definisinya. Okey, kalau kita lihat daripada segi definisi, supaya ada konsep yang sesuai lah, ya. Pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan khas ataupun PLB yang belajar bersama-sama dengan murid normal ataupun murid aliran perdana ataupun normal school. Ya. Pelajar PLB belajar bersama-sama dengan pelajar PLB aliran perdana bersama-sama belajar bersama-sama. Okey? Dengan murid normal di dalam kelas yang sama yang diajar oleh guru aliran perdana. Itu biasalah. Ya, siapa pun yang mengajar, dialah akan mengajar pelajar-pelajar tersebut. Itu satu perkara. Okey? Jadi pendidikan inklusif itu juga melibatkan pelajar dengan keperluan khas di dalam kelas biasa.
dengan berbantuan yang sesuai yang akan diberikan kepada mereka bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama ratakan dengan rakan sebaya. Bermaksud macam ni. Kalau di Malaysia, pelaksanaannya murid PLP itu diletakkan dalam program integrasi. Okey? Bila telah sesuai dengan keupayaan, baru disesuaikan. Okey, pelajar ini walaupun usianya 10 tahun, tapi tahap kognitif dia macam budak dasar 2 tahun. 8 tahun. So dia akan letakkan bersesuaian dengan umur mental dengan kemampuannya. Maksudnya walaupun dia 10 tahun, tapi kemampuan dia macam budak 8 tahun. Jadi diletakkan dengan pelajar-pelajar yang 8 tahun. Tapi di Indonesia, dia lebih fokus dan lebih straight. Maksudnya, budak tu 10 tahun, walaupun 10 tahun, kemampuan kognitif dia 8 tahun, tapi diletakkan juga dekat 10 tahun. So, ada pro and con. Tetapi semuanya bertujuan sama untuk membantu pelajar itu menormalisasikan sifatnya, sosialnya, kognitifnya dan sebagainya. Faham tak maksud saya tu? Boleh faham? Ada pertanyaan setakat ni? Saya kena satu-satu supaya dia jelas bagaimana perbezaan dan pelaksanaan yang berlaku di Indonesia dan apa yang berlaku di Malaysia supaya konsep itu awak ada. Oh, di Malaysia begini, di Indonesia begini, ya. Tetapi ingat, tujuannya sama, untuk membantu pelajar itu semakin cepat menormalisasikan kekurangan yang dia ada. Ya. Jadi supaya kalau di Indonesia dia lebih tanpa diskriminasi. Pendidikan untuk semua. Di Malaysia pun pendidikan untuk semua, tetapi cara bantuan pelajar itu berbeza. Cara pelaksanaan saja berbeza. Tapi tujuannya sama, akhirnya pelajar itu akan diinklusifkan. Cuma pelajar yang tak sesuai diinklusifkan, kalau di Malaysia ditahan dulu. Dipulih-pulih-pulihkan dulu. Maksudnya begini, kalau ada pelajar yang tingkah lakunya tak boleh lagi berada dalam kelas, dia mengganggu, balik orang, ludah orang, ketawakan orang, boleh ditegur, ya, dia tak akan diinklusifkan dulu. Diubah tingkah laku dulu sesuai dengan keadaan, baru diinklusifkan. Tetapi di Indonesia tidak. Pelajar itu boleh, tak boleh, terus masuk ikut usia dia. Itu cara pelaksanaan yang berbeza antara Malaysia dengan Indonesia. Okey, seterusnya ya. Tak ada soalan ya? Kalau tak ada soalan, saya teruskan lagi. Baik. Definisi pendidikan inklusif untuk Abraham, Morris and Wall, one in which children with and without disability learning and play together. Bermaksud pelajar-pelajar PLP itu belajar bersama-sama dan bermain bersama-sama. Itu yang dinamakan inklusif. Tapi definisi ini juga bergantung kepada negara. Ya, macam Indonesia mungkin ada sedikit perbezaan maksudnya. Awak boleh lihat ada. Saya lihat semalam, saya sempat lihat beberapa video tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Ada banyak video ya tentang inklusif yang di Indonesia yang dibicarakan oleh pakar-pakar daripada Indonesia. Saya sempatlah melihatnya ya. About an approach in which children with disability, including those with several disabilities, are placed in room with and receiving sight by Swedish children who have no disability. Maksudnya, tanpa ada diskriminasi. Berilah mereka peluang, berilah apa sahaja biar mereka bersama dalam dunia ini. Okay. Inklusif dia macam ni konsep dia. Kalau di Malaysia, dia banyak gunakan konsep universal design. Ya. Kalau kita tengok universal design ataupun model, universal teaching strategy, universal assessment, dia lebih fokus kepada kemampuan pelajar. Okay. Kalau mengajar tu, pelajar ini perlu dibantu apa? Pelajar A, apa yang perlu dibantu? Pelajar B, apa yang perlu dibantu? Pelajar C, apa yang perlu dibantu? Mereka itu berbeza-beza keperluan dan berbeza-beza apa yang perlu dibantu. Jadi kita lihat begitu.
supaya memberi manfaat kepada apa yang kita bantu itu benar-benar bermanfaat. Contohnya begini. Okey. Kita jangan sangat seronok bila orang sebut inklusi, zero inklusi, wajib inklusif dan sebagainya. Tetapi sejauh mana dasar sekolah, masyarakat, komuniti sanggup menerima mereka? Adakah mereka betul-betul ikhlas untuk membantu pelajar-pelajar PLB itu dalam sekolah, dalam masyarakat, dalam persekitaran ini? Dan mereka terima mereka seadanya. Itu satu persoalan. Itu sebabnya ada beberapa perbezaan definisi antara negara-negara. Okey, adakah sekolah SLB yang khusus, contohnya sekolah tunanetra di Surakarta katakan, yang khusus ya. Kalau kita lihat sekolah tu macam tak ada inklusi ya, sebab dia saja dalam sekolah itu. Tetapi kalau kita ikut definisi daripada Korea dan juga Japan yang saya pergi, yang saya lihat mereka laksanakan, bahawa pelajar pendidikan biasa melakukan aktiviti, contohnya melakukan aktiviti kalau di sana pengangkap dipanggil apa ya? Yang aktiviti kanak-kanak sekolah ni, yang ni di sana panggil apa? Kalau di sini dipanggil pasukan pengangkap. Kalau di Indonesia dipanggil apa? Ya, ada. Tak. Sana aktiviti pengangkap dipanggil apa ya? Scout boy. Oh, tak tahu ya. Okey, tak apa. Kalau di Japan ataupun di Korea yang saya tengok, dia bawa pelajar-pelajar ada sekolah biasa melakukan aktiviti sukan di sekolah dia. Dan kanak-kanak dia join. Itu juga dipanggil inklusi walaupun bermasa. Okey. Tetapi apa yang dilaksanakan di tempat kita sangat strong. Inklusi kita inklusi penuh. Okey? Macam tadi tu inklusi separuh-separuh. Okey, di Malaysia pelaksanaannya kalau di program integrasi ada yang inklusi separuh, ada yang inklusi sepenuh masa. Maksudnya begini, pelajar yang telah mencapai tahap kenormalan yang maksimum, dia akan dimasukkan sekolah biasa sepenuh masa. Tetapi ada pelajar yang bagus dalam bahasa saja ataupun dalam matematika saja. Itu dipanggil inklusi separuh. Maksudnya ada perkara-perkara tertentu saja kanak-kanak tu diinklusikan. Dan perkara yang lain dibawa balik ke kelas mereka. So, ada perkara yang dilakukan sepenuh masa, ada yang dilakukan separuh. Ada dua teknik pelaksanaan inklusi. So, di Indonesia, inklusi dia fully, sepenuhnya. Itu ada beza antara pelaksanaan pendidikan inklusi Malaysia dan Indonesia. Okey? Baik. Dan bila dua benda yang berbeza cara pelaksanaan, kita jangan tanya, mana lebih baik? Sebab dia dua cara yang berbeza, dua kaedah, kita tak boleh bandingkan. Tetapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Membantu pelajar PLB semaksimumnya untuk menguasai atau membiasakan dengan keadaan persekitaran dunia luar. Okey, baik. Baik, berkaitan dengan pendemokrasian pendidikan dan konsep keadilan kepada kanak-kanak, ya, berkaitan dengan pendemokrasian pendidikan dan konsep keadilan kepada kanak-kanak, kanak-kanak mempunyai banyak persamaan. Walaupun dia PLB, dia kanak-kanak normal, dia anak-anak gifted, kalau umur dia prasekolah hampir sama. Ya, kemahuannya, kesukaannya, kegembiraannya, dia macam ni. Kita bila menyebut saja inklusi, sebenarnya kita ingin memperkembangkan sosial dan emosi kanak-kanak. Kita nak bantu dia sebaik mungkin. Apa yang perlu diperkembangkan? Itu antara intipati kita untuk membantu kanak-kanak. Okey, seterusnya, ejen yang baik boleh mengajar semua jenis kanak-kanak menjadi kanak-kanak senormal yang mungkin. Dia tahu ini rule yang normal. Oh, ini barang orang saya tak boleh ambil. Oh, bila bercakap dengan orang kena pandang muka orang. Sebab kanak-kanak PLB ni ada macam-macam. Kanak-kanak autistik, kanak-kanak disleksia, kanak-kanak ini. Baik, jadi kita boleh berkongsi ya.
dalam perkara contoh. Kita lebih kepada ni permainan sedikit. Okey. Tolong buka semua kamera masing-masing ya. Buka kamera masing-masing. Okey. Saya cuba melakukan beberapa aktiviti, melihat sejauh mana awak tu ada PLB pada awak ke tidak. Ya, ataupun ada gangguan saraf ke tidak. Okey. Cuba letak jari begini. Okey, supaya saya nampak. Okey. Baik. Okey. Sekarang turunkan tangan kiri, tangan kanan saja. Okey, tangan kanan turun, tangan kiri saja. Tangan kiri ya. Okey, semua angkat tangan. Saya tak nampak tangan awak tu. Angkat tangan tinggi sikit. Bukan saya nak tengok cincin, saya nak tengok tangan awak tu. Sebab saya nak awak melakukan aktiviti. Okey. Okey. Bukan nak angkat begini. Tidak angkat begini pun boleh macam ni. Supaya senang saya nampak. Okey. Ready. Okey, kalau saya kata tutup tangan. Semua tutup tangan. Tutup tangan. Boleh tutup. Bukan tutup begini ya. Ni rapatkan jari-jari. Jari jemari awak tutup. Jari-jari saya tak cantik, gemuk-gemuk. Ya. Jari-jari Dr. Supriyanto cantik-cantik. Runcing-runcing orang kata ya. Tapi jari saya ni bapak-bapak semua, besar-besar. Okey. Rapatkan jari semua. Okey. Bila saya kata buka jari 1, buka jari 2, buka jari 3. Ada yang tak betul lah tu Buka jari 3 dan buka jari 4. Buka semua Contoh kapal balik. Buka jari 2. Tengok, ada yang tak boleh buka macam ni. Lain dia buatnya. Semula. Buka jari 2. Buka jari 3. Buka jari 4. Tak boleh jalan. Kram ya. Okey. Sama saja. Cepat-cepat ya. Sama-sama. Sama-sama saya. 1, 2, 3. 3. 3. Kenapa awak punya jari lain pula jadinya? 2. 2. Tak jadi pun. Tadi yang tak boleh buka dah jari dia. 4. Tutup. 3. Dah still tak boleh buka. 1. Okey. Maksudnya bila kita biasa gunakan jari tangan kanan. Bila saya suruh tangan kiri, banyak gangguan-gangguan saraf kita. Kita tak boleh koordinat antara pendengaran dengan kita punya pergerakan. Maksudnya setiap orang ni dia ada disleksia masing-masing. Setiap orang tak boleh kata saya tak ada disleksia. Okey. Saya rasa di sini ramai juga pelajar-pelajar, mahasiswa yang disleksia. Contohnya tapi tak adalah sampai pakai kasut yang terbalik. Okey, tidaklah begitu maksud macam ni. Kalau pergi rumah teman, ada rakan pergi sekali saja, dia terus dapat tahu dekat mana rumah temannya. Ada orang yang pergi 3 kali, 4 kali baru dia dapat amati tempat di mana rumah rakannya. Itu menunjukkan kita mempunyai sedikit pengaruh kesukaran dalam koordinasi. Kita ada disleksia kita. Begitu juga, setiap orang dia ada autis masing-masing. Dia tak perasan pun. Sebab alhamdulillah kemampuan kognitif anda bagus. So anda boleh gunakan, contohnya awak dah tahu awak ada disleksia. Kelemahan awak dalam pengamatan, mengecam sesuatu untuk tahu di mana rumah rakan anda. Anda akan menggunakan signboard, alam sekitar sungai, bukit sebagai penanda-penanda awal. Di manakah rumah rakan anda? Sebab kita ada kemampuan kognitif yang bagus. Tetapi bagi orang yang mempunyai kemampuan kognitif yang rendah, of course dia akan lose. Contohnya di Malaysia, kompleks membeli belanya 6-7 tingkat. Parkirnya ke bawah tanah. Ya? Kalau dia tak ambil gambar awal-awal di mana tiangnya dan dia ada masalah disleksia, memang tak jumpa cari parkir keretanya. Itu setiap orang ada disleksianya, setiap orang ada autis masing-masing. Contohnya ada orang yang happy ni dia tak perasan pun. Dia suka melakukan perbuatan sentiasa. Hari Selasa bila dia sorang dia buat. Hari Rabu sorang dia buat. Maksudnya dia suka melakukan perbuatan yang berulang-ulang macam kanak-kanak autis. Jadi kalau rakan awak buat macam tu, kau ni autis ke? Pergi doktor untuk sahaukan. So memang ada kajian menunjukkan ramai pelajar-pelajar universitas yang sebenarnya ada autis. Dia tak suka kerja berkumpulan.
dia suka kerja seorang-seorang, dia sahaja yang betul. Itu ciri-ciri yang ada pada kita. Okey. Jadi ejen yang baik untuk mengajar semua jenis kanak-kanak kepada keadaan yang sebenar. Itu sebabnya kenapa pendidikan inklusif itu diberi penekanan supaya pendemokrasian terhadap persekitaran tanpa bias, tanpa saringan antara satu sama lain. Okey, semua kanak-kanak boleh dibekalkan dengan kualiti pendidikan yang tinggi. Itu yang utamanya. Di mana setiap kanak-kanak itu akan diberikan, ya, semua kanak-kanak itu boleh dibekalkan dengan kualiti pendidikan yang tinggi, di mana seperti rakan-rakan dia yang lain. Seperti rakan-rakan yang lain. Okey. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Okey. Saya kat sini, saya lebih sangat menekankan sebab bila kita sebut saja pendidikan inklusif bukan sahaja memasukkan pelajar PLB ke dalam sekolah biasa dengan kanak-kanak normal, tetapi bagaimana nak masukkannya, bagaimana assessmentnya, bagaimana nak mengajar, apa pendekatan pengajaran yang sesuai digunakan. Contohnya, you sangat bagus, guru katakan you sekolah sekolah dasar 1 katakanlah. You sangat bagus dalam mengajar. Excellent. Guru yang mempunyai suara yang bagus, guru muzik yang bagus. You lah penderama ataupun aktor yang bagus masa mengajar. Tetapi you kena ada konten dalam pengajaran. Okey? Walaupun you boleh mengajar yang bagus, you kena tahu pelajar yang masuk itu, pelajar PLB yang masuk itu, contohnya anda mengajar mereka pengiraannya adalah kalau di sana tambah ya, menambah ya, 1 tambah 1, betul? 1 plus 1. Tambah ya, ataupun campur. Campur ke tambah? Tambah, Pak. Okey, kalau tambah, okey. Kita pengajar yang sangat bagus. Okey, aktor yang bagus. Semua murid faham. Tapi kita tak lakukan assessment yang betul. Sebenarnya pelajar yang baru masuk itu nombor pun tak kenal. Jadi, kalau kita mengajar dia menambah, awak agak pelajar yang duduk dalam kelas itu 30 minit atau 40 minit semasa anda mengajar itu, dia mendapat manfaat ke tidak? So, perancangan begitu, guru yang smart, guru yang pintar, dia kena tahu. Pelajar saya ini nombor pun belum kenal. Saya sudah mengajar tambah atau campur. Okay? Nah, jadi pengajaran kita tu bagi dia tak bermakna langsung. Jadi silapnya siapa? Guru. Itu strategi pengajaran itu kena betul. Itu nanti kita bincangkan untuk yang berikut dan berikutnya. Okey? Baik. Jadi semua kanak-kanak bila dapat pendidikan yang biasa, dia diberi kualiti pendidikan yang sama rata dengan rakan sebayanya. Okey? Proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid bermaksud, please, guru yang pintar, tolong ikut pengajaran awak berdasarkan kebolehan budak. Walaupun kita ajar satu kelas ini tajuknya tambah, tetapi kita tahu pelajar ini belum boleh menambah, boleh kenal huruf, kita ajar dulu yang besar, lepas itu pergi ajar dia. Pastikan 10 minit saja untuk dia satu hari. Bila waktu matematika. Atau 5 minit. Okey? Semasa kita mengajar tajuk tambah, tak apa, benar kalian menggunting gambar ke dan sebagainya. Tapi bila kita dah habis mengajar kumpulan yang besar, kita akan mengajar kumpulan PLB yang masuk di dalam kelas itu. Itu maksudnya proses pengajaran, guru kena pintar. Sebagai anda nanti, kebanyakan ada guru dalam bidang komputer ataupun teknologi, anda tahu menyediakan bahan-bahan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan kanak-kanak itu. Jangan seronok sendirilah. Maksudnya apa yang kita buat, jangan seronok sendiri. Kalau pelajar itu adalah pelajar tunanetra. Okey? Tunanetra, so teknologi yang kita buat bergantung kepada suara, voice, daripada multimedia yang kita buat. Untuk kanak-kanak netra Yang pendengaran kita panggil tuna apa?
Tunarungu, Pak. Okey, tunarungu dia more kepada kamu punya design dan lukisan, gambar dan sebagainya. Okay, so boleh bandingkan kedua-dua cara pembinaan teknologi yang sesuai dengan mereka. Okey, baik. Kita teruskan. Baik. Jadi pelaksanaan macam saya cakap tadi, ada pendidikan inklusif penuh dan ada pendidikan inklusif setara. Ini berlaku di Malaysia, di UK, di US, di mana dalam sekolah dia ada program integrasi. Dalam program integrasi itulah pelajar itu yang berkebolehan saja akan mengikuti inklusif penuh masa, dan yang sebahagiannya adalah inklusif setara di mana ikut kemampuannya, dan ada sebahagiannya yang menginklusif persekitaran saja. Kemudahan-kemudahan di sekolah saja yang digunakan bersama. Itu dipanggil program integrasi. Mengintegrate pelajar PLB dalam sekolah supaya mendapat kemudahan-kemudahan seperti kanak-kanak lain. So, kalau di Malaysia, inklusifnya ada yang bentuk penuh, ada bentuk separa. Pelajar yang bagus boleh mengorganisasi diri dia, mengurus dirinya, ya, bersesuaian, dia dimasukkan sepenuh masa. Tetapi kalau di kebolehan dia bergantung kepada mata kuliah tertentu, dia ni akan diinklusifkan ikut kemampuannya juga. Ikut matematika ke, sukan ke, dan sebagainya. Tetapi kebanyakannya dalam pendidikan jasmani dan kesihatan, kebanyakan pelajar-pelajar tu diinklusi bersama di padang. Main bersama, berlari bersama, kejar-kejar bersama, supaya emosinya berkembang seperti orang lain. Okey, pelajar PLB memang perlu didedahkan seawal mungkin penyesuaiannya dengan masyarakat. Kalau tidak, mereka sentiasa terasing dan menarik diri dari masyarakat. Kita dapati, okey, kalau tanya saya, sekolah mana bagus diantar kalau ada kes pelajar PLB? Bagi saya lebih baik hantar ke program pendidikan inklusif. Okay, jangan masuk PLB. Sebab sekolah SLB, dia satu kategori, dia tak rasa tercabar. Yeah? Dia rasa dia sangat bagus. Performance dia sangat bagus sebab dia tak ada cabaran. Tetapi bila dia berada di aliran perdana ataupun normal school, dia akan lihat berbagai-bagai perkara. Dan dia sentiasa tercabar dan mencari, mencuba. Itu sebabnya kita seboleh-bolehnya, kerajaan Malaysia ataupun Indonesia, ya, memaksimumkan pelajar mesti boleh diinklusifkan sebanyak mungkin. Macam Malaysia, sasaran dia inklusif penuh, tahun depan dia mesti sasarkan kepada 50%. Katakan ada mahasiswa PLB dia di sekolah itu dalam 20 orang, maksud dia nak sekurang-kurangnya 10 orang telah diinklusifkan. Jadi kejayaan program integrasi itu bergantung kepada berapa banyak dia menginklusifkan pelajar-pelajarnya. Lagi banyak diberi pendedahan, lagi banyak diberi kemudahan, lagi bagus. Okey? Baik. Dan inklusi separa tu mengikut kebolehan murid-murid di mana tahap pencapaian mereka. Ya? Di mana tahap kebolehannya. Okey? Sejauh mana penguasaan mereka baru diinklusifkan. Kalau dia bagus seni, waktu seni, mata kuliah seni tangan dia. Seni tangan diantar ke kelas itu. Kalau dia bagus matematika, diantar. Itu separa. Maksudnya ikut kemampuannya. Okay? Jadi di Malaysia untuk menginklusikan pelajar, emosi sosial dia telah terkawal dulu. Perkara itu perlu dikawal dulu. Barulah diinklusifkan. Okey? Baik, seterusnya. Baik, tujuan inklusif ada banyak sebab. Ya, ada banyak sebab. Kenapa pelajar itu perlu diinklusifkan? Okay. Saya berharap sangatlah kamu dah ada konsep, disebut saja pendidikan inklusif, kamu dah ada bayangannya. Oh, begini. Kamu dah tak terabur-rabur. Apa itu inklusif ya? Apa itu inklusif ya? Tak ada. Maknanya awak dah tahu dah apa dia. Dan tujuannya kamu tahu untuk memaksimumkan pelajar ini menjadi semakin normal dengan pelajar-pelajar lain. Baik kelakuannya, bahasanya, sosialnya dan sebagainya. Supaya maksimum sebaik-baik mungkin. Okey, saya mengejar waktu ni ya. Baik.
Bagaimana pelaksanaannya? Itu bergantung kepada negara, ikut negara. Di Indonesia ada caranya, di Malaysia ada caranya. Ya. Hello? Ya, Dustin. Ada pertanyaan ke? Tak ada. Okey. So pelaksanaannya bergantung kepada kebijakan negara masing-masing. Mana yang terbaik itu bergantung kepada keadaan bagaimana perkhidmatan yang diberikan. Kita tidak boleh dibanding negarakan. Okey. Tapi kita akan melihat bagaimana membantu kanak-kanak itu lebih maju dan maju dengan kemudahan yang sedia ada. So apa support sistem yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan inklusi itu maksimum, dia perlu ada tim jawatan kuasa dalam manajemen, dalam pentadbiran, kita perlu ada tim untuk membangunkan pelaksanaan inklusif itu. Okey, tak perlu jalan bersendirian. Kalau di sekolah bagaimana? Dalam komuniti bagaimana? Dalam masyarakat bagaimana? Dalam negara pemerintah memainkan peranan. Maksudnya setiap orang kena memainkan peranan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, dapat membantu masyarakat sebaik-baiknya. Okey. So, ada soalan setakat ni? Pak Edi, saya ada berapa minit lagi? 10 minit lagi ya? Okey. Saya teruskan lagi? Okey. Sekian, terima kasih. Baik, saya ada beberapa slide saya yang lain. Jadi saya akan kongsikan slide-slide ini dengan mungkin salah seorang rakan-rakan anda untuk berkongsi bersamalah untuk saya paskan slide ini nanti pada Pak Edi ke, dan ada satu slide lagi yang saya juga buat ya, yang kita boleh. Okey. Mana slide saya ni? Okey. Okey, ini salah satu slide yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Boleh juga baca perkara ini ya, konsepnya ya, ada peraturannya bila dimulakan ya. Kita ada inklusif penuh dan setara yang saya kata tadi ya. Matlamat dia. So yang ini dia telah tulis secara kalau PPI itu program pendidikan inklusif. Okey. Program pendidikan inklusif. Dan ada juga buku panduan, nanti saya akan kongsikan dengan Pak Edi supaya Pak Edi boleh berkongsi dengan semua mahasiswa supaya mendapat maklumat dan seterusnya. Mungkin lepas ini kita akan bincangkan apakah bila sekolah dalam kelas tu apa nak dibuat dengan budak-budak ini. Okey, hari ini saya rasa sempat cakap tentang konsepnya saja. Ya, bagaimana tata kuasanya, bagaimana pelaksanaan dalam darjah, bagaimana pengajaran guru, apa yang guru nak buat dengan budak ni. So, kesilapan itu berlaku. Sebab bila sebut saja pendidikan inklusif, bukan saja melibatkan pelajar, dia melibatkan guru. Sebab guru ini inklusif yang berlaku di sekolah ya. Saya tak berbincang tentang pendidikan yang berlaku inklusif dalam komuniti, dalam masyarakat satu kabupaten ataupun satu negara. Ya, ini kita fokuskan apa yang berlaku di sekolah dan persediaan guru yang perlu dilakukan. Anda nanti bila buat bahan-bahan teknologi bantuan, bila menjadi pendidik, tengok sesuaikan. Kalau tunanetra bagaimana? Kalau tunagrahita macam ni, tunarungu macam ni. So kena sesuaikan teknologi pendidikan bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak tersebut. Okey, jadi dua slide ini saya akan bagi dan juga buku panduan daripada Malaysia yang boleh di go through supaya anda mendapat maklumat bagaimana konsep pendidikan inklusif itu, apa keperluan dan kehendaknya dan kenapa setiap negara cuba melaksanakan inklusif itu sebaik mungkin supaya pelajar itu menjadi masyarakat yang berguna dan tidak membebankan. Okey, kalau kita bantu di awal, dia boleh berdiri di atas kaki sendiri, dia membantu diri dia dan dia tidak menyusahkan masyarakat. Baik, untuk makluman, untuk pelajar-pelajar PLB ni, kalau di Malaysia, bila dia lahir saja dan diakui oleh di Malaysia kalau nak dapat title PLB itu, kanak-kanak pendidikan luar biasa, dia disahkan oleh pakar perubatan. Bila disahkan oleh pakar perubatan, dia ada gangguan mental, tunarungu, tunagrahita. Akuan doktor itu akan dibawa kepada kementerian ataupun Kementerian
sosial untuk dikeluarkan satu sertifikat ataupun kad KTP yang mengatakan dia adalah kanak-kanak PLB. Bila dia dapat kad tu saja, bila dia masuk sekolah, dia akan dapat bantuan daripada kerajaan sekitar 1 juta setiap bulan. Jadi setiap kanak-kanak PLB itu akan dapat dana 1 juta, sekitar 250 atau 280 ringgit. Setiap kanak-kanak itu sekitar 1 juta untuk dia belanja sepanjang bulan itu. Makan, untuk transport dan sebagainya. Jadi setiap kanak-kanak yang lahir dan ada pengakuan kad KTP di PLB, kerajaan akan beri bantuan setiap murid itu 1 juta ringgit. Kalau sudah besar, dia bekerja, katakan dia bekerja, selalunya gaji akal-akal lain dapat RM1,500. Tetapi selalunya untuk kanak-kanak PLB, dia tak dapat gaji begitu, dia gaji kurang. Tetapi kerajaan akan bantu dalam setiap orang akan dapat RM500. Maksudnya sekitar dalam 2 juta. 2 juta akan diberi pada orang PLB, kanak-kanak PLB yang telah dewasa. Itu skim bantuan yang diberi oleh pemerintah untuk kanak-kanak tersebut. Untuk dia bekerja, dia tak perlu bergantung sangatlah dengan jabatan kebajikan sosial saja untuk bagi dia kewangan. Dia kena berusaha. Kalau dia berusaha, dia dapat wang tambahan daripada kerajaan. Kalau dia tak bekerja, bila dah besar, tak akan ada bantuan. Jadi dia kena bekerja. Kita mengurangkan bebanan kepada keluarga dan sebagainya. Kita paksa dia kerja. Macam tu. Itu konsep sedikit tentang PLB di Malaysia dan bagaimana pendidikan inklusif itu berlaku di Malaysia. Okey, so saya buka soalan sebelum saya tutup. Mungkin Pak Eko nanti nak tutup nanti ya. Okey, saya buka soalan ni kepada anak-anak semua. Saya dapati ramai yang disleksia dan juga autis juga pun ada ni. Ramai-ramai. Ya Pak Eko, nanti kita pergi screening dia orang ni. Siapa yang autis, siapa yang disleksia, kita perlu bantukan mereka. Dia rasa dia hebat. Rupanya bila kita buat exercise yang simple saja. Okey, saya berkongsi sedikitlah. Itulah saya Pak Eko, kalau saya ni dah bercakap susah nak berhenti sikit. Saya nak berkongsi supaya satu masa nanti anda ada anak, anda ada baby ya. Jadi menurut doktor, menurut pakar-pakar ya, juga Montessori, biar kanak-kanak itu grow secara normal. Kamu jangan lompatkan dia. Daripada baby, kamu dah letakkan dalam stroller kereta yang duduk dan berjalan kan. Jadi kanak-kanak tidak combat, tidak merangkak, ini akan melemahkan satu emosi, kedua sosial, ketiga kekuatan pengamatan. Kanak-kanak yang merangkak membantu pengamatan mereka. Pastikan anak-anak anda nanti satu hari, biarkan dia combat, melusur ya, mengular ke apa ke kamu panggil, dan merangkak, biar lama. Lagi lama dia merangkak, lagi bagus koordinasi dia. Koordinasi motor mata tangan dia lebih bagus. Dan kekuatan jari dia lebih kuat untuk mula menulis dan sebagainya. Dan kanak-kanak yang tidak merangkak, dia memang mengalami masalah tekanan emosi. Dia tak boleh bersosial dengan orang. Dia cepat boring. Ini yang kajian telah dilakukan. So, saya share saja supaya nanti anda ada baby, Pak Eko ada cucu kan. Pasti Pak Eko jangan beli cepat-cepat itu stroller bagi dia berdiri dalam kereta tu ya. Biar dia merangkak lama sikit. So baru diberi. Ya, itu antara yang perlu ditahu oleh semua ibu bapa muda, membantu kecemerlangan anak biar dia grow dengan secara normal. Jangan skipkan dia perbuatan-perbuatan semasa dia membesar. Okey, itu Tuhan telah aturkan. Jangan melawan arus, orang kata. Okey, baik. So saya bukalah soalan ataupun pertanyaan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif dan konsepnya. Ya, konsepnya dalam pelaksanaan inklusif. Tapi kita beri penekanan bahawa tujuan kita untuk sosial, pengembangan sosial dan pengembangan emosi itu adalah matlamat. Itu tujuan inklusif. Ada anak-anak nak tanya? Supaya kita boleh berkongsi-kongsi ya, pengalaman ya. Ni bakal-bakal ibu muda, bakal-bakal ayah muda, ingat pesan Datuk dari Malaysia ni ya. Diorang selalu gelar saya Kentucky Fried Chicken punya model gitu. Jadi ini ada yang ingin bertanya ini. Ya. Lia Puspitasari. Ya. Silahkan bertanya. Silakan ya.
Oke, silakan Lia. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, di setiap negara apakah ada tantangan khusus Pak? Kemudian jika ada, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut itu seperti apa? Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Lia. Ya, baik. Bila sebut saja tentang pendidikan inklusif, pasti ada cabaran, pasti ada tantangan. Okey, saya tak mau bincang apa yang saya dapat daripada kajian saya, tapi saya nak cakap tentang kajian yang UNESCO lakukan. Ya. Ini reality. Manusia tak suka benda yang tak cantik. Semua manusia nak yang cantik. Even dalam kajian UNESCO itu, ada jiran yang anak PLB pun dia tak suka. Apa lagi nak belajar bersama anak-anak mereka. Itu dasarnya. Setiap manusia ada perasaan begitu. Bukan kita kata ada perikemanusiaan, tapi itu lumrah manusia. Ya. Dan sebagai pentadbir sekolah, dia perlu memainkan peranan sebaik mungkin bagaimana kita boleh membantu kanak-kanak PLB dalam satu-satu situasi. Okey. Itu bergantung kepada kebijaksanaan pentadbir sekolah. Itu kalau dalam sekolah. Kalau komuniti, bagaimana masyarakat atau imam ataupun ketua kampung ataupun ketua pesantren ataupun berperanan menerangkan kita perlu bantu mereka supaya dia nanti tidak jadi beban kepada kita. Konsep dia senang. Lebih cepat kita bantu, lebih cepat dia menguasai kemahiran asas dalam tempat yang dia tinggal, dia akan mengurangkan bebanan kepada kita. Itu penerangan, peranan penting dalam pengurusan pentadbiran. Setiap ketua perlu tahu tentang PLB. Perlu tahu tentang konsep inklusif. Bukan untuk menyusahkan sepanjang hayat, tetapi kita bantu dia supaya dianya tidak menyusahkan maksimum kepada kita. Itu sebabnya kalau kita tengok ya, ini saya nak bercerita pun serba salah sebenarnya. Okey, beberapa pusat ya. Kita dapati bahawa ada kanak-kanak ini tidak dikawal secara awal, tidak dibantu ataupun diberi support system yang sesuai. Ya. Kita dapat ada pusat-pusat jagaan kanak-kanak PLB ini tidak menguruskan mereka dengan betul. Ya, kemungkinan ilmu tak cukup, ya, dan orang yang bekerja tu niatnya untuk mencari rezeki saja. Jadi bantuan itu tak sepenuh. Jadi bila kita tengok pusat itu tidak diuruskan dengan baik, kanak-kanak itu tidak pakai baju, tidak pakai seluar, ya, gagal menjaganya sebaik mungkin. Jadi secara baiknya pendidikan inklusif itu berlaku dalam rumah. Okay? Parents perlu bertanggungjawab kepada anaknya. Ya, beri segala kemudahan supaya dia boleh bersosial sebaik-baiknya dengan keluarganya. Lepas itu baru kepada jiran dan kepada rakan-rakan dalam satu kampung. Dan begitu juga bila dia pergi ke sekolah, dia boleh menyesuaikan diri dia dengan sekolah. Parents sebagai guru pertama yang akan membantu kepada pendidikan inklusif. Lagi cepat dia memberi pendedahan kepada anaknya tentang alam sekitar, cabaran-cabaran persekitaran, sebab ada yang orang suka, ada orang yang tak suka. Tak semua orang suka tengok orang buta atau orang yang ada tunanetra. Tunarungu, tunanetra, tunagrahita, ya, Down syndrome, autistik yang tantrum selalu, yang mengacau keadaan persekitaran, cabaran itu akan berlaku dari semasa ke semasa. Jadi pendidikan awal itu yang membantu. Jadi kalau sebut pada saya, ada cabaran ke? Pasti ada. Sebab jiran pun tak suka kalau anak kawan itu ada anak-anak PLB. Saya rasa kalau dalam program anda ada kanak-kanak seorang, katakan seorang ada yang PLB, yang perlu anda bantu sepanjang masa. Ada tunanetra yang nak pergi kelas kena bantu, nak pergi ke mana-mana anda ada guideline. Nak aturkan jadual anda membantu dia pun itu dah merupakan satu bebanan kepada rakan-rakan dalam kelas. Itulah cabarannya. Maksudnya
betul. Kadang-kadang macam ni, kita cakap macam ni. Rata-ratanya yang beragama Islam kan, ataupun beragama Kristian, semuanya ada peraturan perundangan agama masing-masing yang mengatakan bahawa perlu bantu pada orang yang lemah. Tetapi realitinya, adakah naluri kita ini bersedia melakukannya bila ada kes tersebut? Itu sebab orang kata antara ilmu dan amal itu adalah dua perkara yang sangat susah dilaksanakan. Ada orang berilmu tapi tak boleh beramal. Ada orang dah tahu ini PLB perlu dibantu tapi tak bantu. Dia biar je budak tu jalan, langgar tiang ke, langgar longkang ke, dia biar saja. So, perkara itu perlu diambil iktibar, maknanya promosi kepada ke arah itu perlu dilaksanakan sepanjang masa. Berubah zaman, berubah matahari, berubah angin, perlu ada promosi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pendidikan PLB ini. Okey? Baik. Boleh menjawab ya? Boleh ya? Membantu kejawapan anda, kepada anda. Bersediakah anda menjadi pembantu kepada PLB ini? InsyaAllah, insyaAllah. Supaya anda ada sedikit kesedaran dan boleh membantulah. Ya, membantu orang-orang PLB ini memasuki dalam dunia masyarakat yang sebenar. Bantulah apa yang boleh anda bantu. Ya, kalau tak boleh bantu nak buat macam mana? Yang mana anda boleh bantu, bantu. Bantu pimpin, tunjuk arah, tunjuk cara. Ya, tunagrahita tu yang lagi banyak masalah. Ya, macam-macam. Yang Down syndrome-nya, yang autisnya, yang disleksianya, ya, sentiasa mengganggu, menjerit tanpa sebab. Ya, sebab parent yang dah ada anak PLB ni dia sangat terseksa. Malam tak tidur, budak itu tak tidur malam, dia pun tak tidur malam. Macam mana nak tidur? Kan tidur kan dia main pisau di dapur. Dapur kena cabut gasnya, takut dia buka apinya. Ya. So, sentiasa tercabar. Jadi, berilah mereka sedikit masa, peruntukan, bantulah parent yang ada anak PLB sebaik mungkin dengan masyarakat sekeliling. Dan kalau dia keluar daripada rumah dia dan anda adalah jiran dia, layanilah dia ataupun di Malaysia dipanggil santunilah mereka sebaik mungkin. Supaya dia rasa dia tu diterima dan tidak dibenci. Mereka pun ada naluri, ada rasa. Okey, baik. Ada soalan yang lain tak? Yang kita boleh berkongsi bersama. Saya bukanlah pandai sangat. Tapi Ada ini, Pak Eko pun hebat orangnya, ya. Ada ini, jadi Mbak siapa aja? Kurnikova. Silakan, Purni. Ya, izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Jadi apakah sistem pendidikan inklusif ini sudah berlaku di semua negara, Pak? Dan apakah setiap negara itu memiliki sistem yang sama atau memiliki ciri khas masing-masing di setiap negara itu? Dan bila memiliki ciri khas masing-masing, negara mana yang sistemnya paling efektif untuk diterapkan? Seperti itu, Pak. Oke, kalau ditanya soalan begitu, bagus ya soalan Konikova tu. Soalan yang sangat bagus. Okey, kalau kita kata sistem pelaksanaannya telah berlaku daripada awal lagi, ya. Daripada tahun 60-an permulaan sistem bila masyarakat mula menerima kanak-kanak ini dalam sistem masyarakat bila dalam tahun dalam 1950-an lagi. Bila dah ada sekolah-sekolah tentang kanak-kanak PLB yang dilaksanakan oleh pihak gereja, orang-orang persendirian. Masa itu kerajaan tak buat lagi sekolah untuk ya. Baik, kalau kata adakah sistem ini berbeza antara satu negara dengan satu negara? Tadi saya dah cakap, antara Malaysia dengan Indonesia pun berbeza, antara negara Korea, Jepun pun berbeza. Kalau tanya saya, negara mana yang ataupun sistem mana yang paling bagus diikuti? Dia macam ni. Semuanya sama, tetapi bergantung kepada kekuatan masyarakat itu. Sistem support untuk melaksanakan inklusif itu. Ya. Kalau di sistem pendidikan inklusi di Malaysia, ya, bila ini saya bincang dulu yang inklusi di sekolah, ya. Bila di sekolah, bila murid itu diinklusifkan, dia ada satu guru pembantu di sekolah itu masuk dalam kelas itu, duduk dekat pelajar itu dan diberi pandangan yang selanjutnya. Di Indonesia pun saya kata ada shadow teacher yang akan memberi bantuan kepada pelajar tersebut. Jadi, program mana yang lebih bagus, dia bergantung kepada sejauh mana
kekuatan negara atau bajet negara membantu sistem support untuk program inklusif itu. Kalau support sistemnya bagus, pelaksanaannya lagi bagus. Dia pelaksanaan dasar konsepnya sama saja. Tapi bagaimana dana daripada kerajaan memberi, memperuntukkan. Kalau di sekolah ada sistem support. Okey, tiba-tiba ada tunarungu dalam sekolah itu. Ada tak dana untuk memberi gaji kepada satu orang untuk mentranslatekan sign language kepada kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu dah diinklusifkan dalam satu kelas aliran normal, ya, kelas biasa, macam dalam kelas anda ni. Semuanya biasa. Tiba-tiba ada seorang yang tunarungu. Ada tak yang akan mentranslatekan? Siapa nak bayar gaji dia? Itu maksud saya, support sistem itu yang lebih penting untuk memastikan kejayaan sesuatu program inklusif. Ya, kalau tanya saya, kenapa mana yang lebih bagus? Saya kata semua negara bagus. Dia bergantung kepada support sistem yang diberikan ataupun khidmat sokongan dalam pendidikan inklusif itu diambil kira. Contohnya macam di UK, bukan saja sistem sokongan daripada pemandu, daripada rumah ambil pelajar hantar ke sekolah. Tiba sekolah dia ada juga pengiring, pastikan pelajar itu makan, sudah siap sedia, baru bawa ke kelas. Dalam kelas ada guru pembimbing lagi yang mengikuti mereka. Itu yang kita belum, kalau negara-negara Asia lah, negara-negara membangun yang belum cukup lagi support sistemnya. Itu yang saya maksudkan lah. Faham ya Konika? Okey, maksudnya sistem support sistem kepada pendidikan inklusif itu perlu diberi penekanan selain daripada kesedaran masyarakat tentang pendidikan inklusif dan apa yang perlu dibantu atau sistem support dari masyarakat untuk kanak-kanak. Katakan kita tinggal satu kompleks. Di situ kamu nampak ada kanak-kanak PLB, tapi kamu pernah pun tolong. Tak boleh lah macam tu. Cubalah hulurkan bantuan sedikit. Bawa kanak-kanak. Okey makcik, saya pinjam anak makcik 1 jam. Saya nak bawa dia jalan-jalan main bola. Boleh. Macam Albert, boleh buat macam tu. Ya? Kan? Macam Rafi. Nampak kanak-kanak PLB dekat sekolah tu, tunagrahita katakan. Petang-petang budak tu main tanpa, main tepi longkang lah, tangkap ikan lah dalam longkang. Apa salah? Ambil kanak-kanak tu, adik atau adik ke kanak ke, okey ikut abang main bola. Mari kita main sama-sama. Maksudnya kamu telah bersedia dan membuka hati menjadi seorang yang beramal, beramal baik. Ya, itu antara support sistem yang boleh kita gunakan untuk kesedaran masyarakat. Masyarakat tahu nak bantu, kadang-kadang tak tahu nak bantu. Tetapi kalau kamu dah tahu, okey, kamu boleh mulakan yang kecil-kecil dulu supaya dia lebih bermakna. Betul. Okey, selain itu ada soalan yang lain? Fabrian ada nak tanya? Martina? Cukup Cukup ya? Okey, cukup. ya. Pak Eko sudah bagi isyarat. Cukup dia kata. Okey, sebelum saya menutup, saya cuma mohon maaf seandainya bahasa saya awak kurang faham, telah terkasar, bunyinya kasar, ya, saya mohon kemaafan daripada anda semua. So insya-Allah kita akan berkongsi lagi maklumat berdasarkan tajuk yang Eko berikan pada saya daripada semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam siang untuk semua rakyat, semua pelajar-pelajar mahasiswa UMS. Terima kasih. Ya. Terutama pada Pak Eko Supriyanto. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Mukhtar mewakili mahasiswa, sangat bermanfaat dan mungkin membuka wawasan lagi, view kita menjadi lebih luas dan mungkin menarik minat ya kalau nanti kita bisa bersama-sama berkunjung ke Malaysia gitu, gimana kira-kira? Ya, bisa. Dalam masa terdekat ni Banjarmasin dan juga UNS akan datang. Oh. Semester lepas ada 4 universitas. Solo, Jogja, UNS dan Malang. Nanti kita rencanakan silaturahim ke Malaysia 1 minggu gitu kira-kira. Ya. Boleh. Nanti kita aturkan pergerakan ke sekolah, ya, belajar bersama-sama mahasiswa. Satu hari bersama mahasiswa ikut kuliah mereka. Satu hari pergi ke sekolah rendah, sekolah dasar. Satu hari pergi sekolah
atas, menengah atas, bagaimana anak-anak ini belajar. Oke. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri perkuliahan tamu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah nanti masih bersambung di Selasa yang akan datang dengan topik yang berbeda yang masih pada lingkungan manajemen pendidikan. Kita tutup bersama. Saya ulangi lagi, terima kasih pada Pak Mukhtar. Ini menjadi awal untuk nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Insya Allah, terima kasih Pak Eko, terima kasih banyak-banyak. Ya. Oke, Insya Allah kita bertemu lagi. Oke Ya. anak-anak, jumpa lagi di kuliah yang Assalamualaikum berikutnya. So, saya harap warahmatullahi awak boleh wabarakatuh. paham apa yang saya cakap dan memberi manfaat kepada dunia Ya, dan masyarakat seluruhnya. Terima kasih. Jumpa lagi, ya. Insya Allah. Silahkan bisa live. Saya mohon mengundur diri ya. Terima Ya. kasih. Ye, Oke. makasih. Sama-sama. Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Insya Allah, kita berkomunikasi. Was kerja. Ya. Oke. Halo, halo. Halo, halo. Ini Masuk, cacing Pak mah. Eko. Ini cacing mah. Ini cacing mah. Meme, meme. Mas, Ini cacing mah. Masuk, Pak Eko. Ramuni ngono ul. Macam tak betul, budak. Macam tak Cacing betul dah, mah. budak ni. Kau ni Kan apa? sekarang ni siapa? Opak. Gak kebangetan gue Siapa kan. pala pas? Oh, weh nanti kau opini pin kapan lulus TK nih Pak? Ngono ya. Kayak angkelmu itu dosanya tuh. Coba metu sik cah aku pengen delok. Witewi direkod cuk. Astagfirullah. Iya. Panik. Man yo. Ayo, gas. Ini mangan yo. Saya udah ngendi Ayo ul. man. Mana dia? Melu, melu. Melu mangan. Ayo. Endi kae mangan di. Boy cacai. Wis lah. Nah dia. See you. Ya ul. Yo. Yoi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.